Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berhormat Ustaz Abdul Latif Abdul Rahman, Ahli Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Kuala Krai, merangkap yang di-Pertua PAS kawasan Kuala Krai, yang saya raikan tuan rumah Cik Manah bin Cik Leh dan Cik Musa bin Muhammad, Ketua UDM Felda Kertih 5 dan Ketua UDM Felda Kertih 6, sahabat saya Saudara Naraza bin Muda, Ketua Penerangan PAS kawasan Dungun Terengganu, sahabat saya Saudara Badrul Hisham Syahril yang juga pengarah operasi Jabatan Pilihan Raya Bersatu Negeri Johor, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya kasihi. Alhamdulillah, malam ni saya ditakdirkan oleh Allah SWT untuk dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di Felda Kertih 5. Seumur hidup saya ni pertama kali saya tiba ke Felda Kertih 5. Sampai pula hujan daripada petang tadi sampai sekarang sejuk. Alhamdulillah, saya raikan kehadiran saudara Cikgu Bat. Ni yang panggilan Ibrahim Dajjal dia lah. Saya datang daripada Selangor. Tadi pengurusi memperkenalkan saya tu mungkin sedikit sejarah saya ni dalam politik taklah panjang, tapi bermula tahun 2013. Masa tu saya sama parti dengan Cikgu Bat. Parti lama lah. Parti berapa? Parti berapa? Parti PKR. Kita tak malu sebab masa tu parti tu betul. Sekarang dah tak betul. Saya dengan Cikgu Bat dulu lama lah. Tapi Cikgu Bat lebih setia lah dengan Ibrahim banding saya. Jadi saya tahun 2013 di Pulau Pinang jadi Exco Kajian Negeri. Baru ni ketika PRN Pilihan Raya Negeri berlangsung, di Terengganu berlangsung, di Selangor berlangsung dan 4 negeri lain, 6 negeri semuanya, saya diamanahkan untuk bertanding di kerusi Dun Taman Medan. Jadi Dun Taman Medan ni daripada 2008 dipegang oleh PKR. 15 tahun lebih mereka pegang. Satu-satunya kerusi sekarang ni dalam kawasan Petaling Jaya. Petaling Jaya ni bandaraya lah. Sebelah Damansara, sebelah Puchong. Satu-satunya kerusi yang baru-baru ni dalam PRN negeri dimenangi oleh Perikatan Nasional. Walaupun berada di kawasan bandar. Majoriti saya taklah macam orang Terengganu. Orang Terengganu punya majoriti, kawan-kawan saya yang bertanding di Terengganu ni, saya tengok majoriti mereka saya cemburu. Hari tu Kemaman menang berapa? 30,000. 27,000. Hampir 30,000. Saya menang tak banyak. Pakcik-pakcik tak banyak saya menang. Saya menang 30 undi je. Angsa pun menang juga. 30 undi. Tapi Alhamdulillah, dalam suasana marilah polis. Baru nak maki Anwar, dia dah pasang kamera. Jadi saya di Taman Medan dan juga rakan-rakan yang lain, kita menang di Selangor ni 22 kursi Dun. Kurang 7 untuk bentuk kerajaan negeri. Terengganu saya tahu pukul rata 32 kursi. Hebat orang Terengganu. Saya tengok keputusan malam tu, saya kata Terengganu luar biasa. 32 kerusi Dun, 8 kerusi parlimen pada pilihan raya umum yang lepas dimenangi oleh rakan-rakan kita PAS di sini. Hebat orang Terengganu. Inilah bukti komitmen bahawa Perikatan Nasional bersama dengan PAS, kita ni bukannya satu kelompok atau kumpulan politik yang tak mampu untuk memenangi hati rakyat. Bahkan orang Terengganu tunjuk di bawah kepimpinan calon kita untuk Parlimen Kemaman kali ini, Datuk Dr. Samsuri, dia memegang kepimpinan selama satu penggal sebelum ini. Orang Terengganu berikan kepercayaan kepada dia dalam pilihan raya negeri baru ni, menang 32 kursi Dun di negeri Terengganu. Hari ini kita berhimpun di sini kerana petisyen pilihan raya yang dibuat ke atas YB Cik Ilyas sebelum ini, kerana dia hadir ke program yang mana program kerajaan negeri memberi bantuan kepada rakyat.
Jadi petition pun dikemukakan oleh calon Barisan Nasional di sini, katanya ada unsur rasuah dalam pilihan raya. Tapi kita semua tahu, kalau itulah ditafsirkan rasuah, hari ini kita dapat tengok apa yang kerajaan Madani buat. Apa yang pemimpin-pemimpin Madani buat. Kalau nak peruntukan, kena sokong dulu Perdana Menteri. Kalau nak peruntukan, kena henti kritik Perdana Menteri. Kalau kritik Menteri atau Perdana Menteri, nanti kena saman. Ini undang-undang apa? Sejak bila pula dalam negara demokrasi seperti Malaysia ini, kita tak boleh kritik kerajaan? Sejak bila pula dalam Malaysia ini, parti politik tak boleh bercakap soal kepentingan rakyat? Sebab apa saya bercakap begini? Kerana saya lihat hari ini ada bibit-bibit seolah-olah mereka takut hilang kuasa, maka mereka cuba cabut kebebasan yang ada pada rakyat pada hari ini. Bersuara sikit, kena panggil polis. Cikgu Bat ni memang tiap minggu pergi balai polis. Kerja dia memang tiap minggu pergi balai polis bagi kenyataan pada polis. Saya pun tak tahu kenapa kes Agus dengan Wahab baru ni dia pun kena panggil bagi kenyataan ke balai polis. Ha? Depan orang kertis sekarang mengaku. Engkau ada ke dalam video call tu? Tak ada, eh? Sebelah Agus ke sebelah Wahab tak ada? Tak ada. Tak ada. Sebab saya heran. Agus dengan Wahab pun dia juga kena panggil. Kalau maki Perdana Menteri itu dah sah-sah lah dia kena panggil. Ini kes Agus dengan Wahab pun dia juga kena panggil. Dan kita dapat lihat hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di social media, laporan-laporan yang mana baru ni pula bila kita menyuarakan tentang isu konsert Coldplay, saya faham ada pelbagai pandangan, tetapi bila mufti wilayah persekutuan keluar kenyataan minta supaya kerajaan batalkan, dan sebahagian daripada ahli parlimen kita, kalau tak salah saya ahli parlimen Kuala Krai pun ada sebut dalam parlimen tentang perkara ini, mufti dah bagi pandangan supaya batalkan. Engkau tak nak terima tu satu hal lah. Sekarang ni bila kita bangkit perkara itu, Menteri Komunikasi ni dia buat kenyataan, dia nak saman pula orang yang buat kenyataan pasal isu Coldplay. Apa salah ke? Kalau kita dalam suasana kita yang tinggal di Malaysia ni, ada pelbagai rencam dan pelbagai kaum untuk kita bangkitkan perkara-perkara yang menjadi keresahan kepada orang Melayu, orang Islam. Sejak bila pula kita nak bersuara menjadi satu masalah? Sebab itu bila kita ada satu kerajaan pusat yang mana merupakan minoriti. Minoriti itu sebab apa? Dipimpin oleh bukan majoriti orang Melayu. Kenapa saya kata begitu? Betul, mereka boleh kata ahli parlimen dia ramai Melayu. Tetapi kita tahu sokongan itu tidak datang daripada orang Melayu. Majoriti orang Melayu, baik di Terengganu, baik di Selangor, baik di seluruh negara, memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada Perikatan Nasional. Dalam pilihan raya umum negeri yang baru, Terengganu tak usah cerita lah. Di Selangor sahaja, walaupun kami menang 22 kursi, sokongan orang Melayu itu melonjak sampai 70 lebih peratus menyokong kepada Perikatan Nasional. Daripada 7 kursi yang kita kalah, kalau dicampur majoriti yang kalah tu, beza dia hanya 15,000. Campur 7-7. Maknanya 7 kursi itu kalau 15,000 pengundi keluar dan mengundi Perikatan Nasional, kita sudah bentuk kerajaan negeri Selangor tempoh. Itu saja bezanya. Maknanya sokongan orang Melayu, Islam, Bumiputera terhadap Perikatan Nasional itu cukup tinggi. Dan ini menjadi keresahan kepada mereka. Bila kita bercakap soal Melayu, oh ini 3R tak boleh cakap. Bila kita bercakap soal, baru ini kita bangkitkan soal isu Minggu Solidariti Palestin, kita hargai. Bila Menteri Pendidikan kata sekolah-sekolah diminta untuk anjurkan Minggu Solidariti Palestin,
Bila dah buat Minggu Solidariti Palestin, ada pula pantang larangnya. Saya nak tanya pada orang Kertih sini. Isu Palestin ni untuk kita bukan isu soal kebangsaan nasional semata-mata. Ini bukan isu nak wujudkan negara Palestin semata-mata. Untuk kita orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul, isu Palestin, isu Al-Aqsa ini adalah soal keimanan, perjuangan akidah. Kerana Al-Aqsa itu kiblat kita yang pertama. Al-Aqsa itu adalah tanah haram yang sama statusnya macam tanah Mekah dan tanah Madinah. Kalau kita bergaduh berebut tanah, contohlah kampung sini kita berebut tanah, tak sama nilai dia macam kita berebut tanah Al-Aqsa ini. Sebab itu bila ada Minggu Solidariti Palestin ini, kerana kita nak ajar anak-anak kita juga. Inilah perjuangan kita sebagai orang Islam. Inilah perjuangan kita nak menuntut kebebasan Al-Aqsa. Tapi dijadikan isu kononnya ini adalah isu kaum, isu ekstrim. Saya bukan tuduh sembrono. Kenapa saya cakap begini? Ada 12 ahli parlimen PKR. Ini PKR sokonglah calon Presiden Nasional sini. 12 ahli parlimen PKR keluar kenyataan kutuk tindakan buat Minggu Solidariti ini. Dia kata ini adalah bibit-bibit untuk wujudkan ekstremisme dalam sekolah. Baru-baru ni ada seorang ahli parlimen DAP. Kita sekarang ni memang tengah usaha. Memanglah kita tak boleh nak pergi ke Al-Aqsa berperang. Kita tak boleh nak join Hamas ke. Tetapi sekurang-kurangnya dalam suasana seperti hari ini, paling minimum yang kita boleh buat adalah boikot. Kita boikot barangan, produk yang kita rasa ada kena-mengena dengan Israel. Apa ahli parlimen DAP Kampar cakap? Dia kata, oh kalau betul nak boikot, kenapa tak boikot pakai kereta Mercedes? Dalam kau tak sokong kita, kau pelekeh pula lagi usaha kita. Kenapa dia berani cakap macam? Kerana dia tahu menteri-menteri, mereka-mereka yang ada dalam Putrajaya hari ini takkan berani tegur mereka ini. Kenapa mereka yang ada dalam Putrajaya tak berani tegur? Sebab mereka ini semua bergantung harap pada puak-puak DAP ini untuk kekal berkuasa. Itu saja. Kalau DAP tak sokong, tak jadi Perdana Menteri. Kalau DAP tak sokong, tak jadi menteri. Sebab tu mereka berani cakap dalam parlimen, sebut perkara seperti itu. Dalam kita boikot, sama juga kita usaha kita. Apa usaha kita? Sepatutnya kita kena terima bahawa perjuangan Palestin ini adalah ujian daripada Allah SWT untuk generasi kita, orang Islam. Dalam generasi kita, kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Apa kita perlu buat? Boikot, doa. Ini juga yang diajar dalam agama kita. Nak doa kunut nazilah pun tak boleh kat sekolah. Saya tak faham. Tiap kali perhimpunan pagi kita baca doa, tak ada masalah. Memanglah ayat, kalau kita terjemah doa kunut nazilah itu memanglah kasar sikit. Tapi Rasul ajar kita untuk berdoa seperti itu, kerana ketika itu sahabat-sahabat mati kena bunuh. Samalah macam yang berlaku sekarang. Saudara-saudara kita 14,300 orang mati di Palestin, dibunuh oleh Israel. Orang kena bunuh, takkan kita nak doa elok-elok? Mestilah dalam suasana yang marah, dalam keadaan yang marah. Tapi hari ini bila kita ada Menteri Pendidikan yang sepatutnya berani mempertahankan, bahkan ahli parlimen kita semua menyatakan pendirian untuk mempertahankan Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan tak berani nak cakap apa. Tak berani nak tegur ahli-ahli parlimen daripada DAP dan juga yang lain. Akhirnya tutup. Tak bagi takbir, tak bagi baca doa. Nak jadi apa negara kita? Dulu kita tak pernah dengar benda macam ni. Tak pernah dengar benda macam ni.
Hari Negara ini bukannya perkara yang baru. Sebab itu yang orang duk bising. Kenapa tubuh dulu Perikatan Nasional, kenapa ada langkah Sheraton, kenapa? Kerana kita tahu kuasa politik orang Melayu itu semakin tergugat. Sebab itu kami semua boleh bersama. Saya dulu daripada PKR, Cikgu Bat dulu pada PKR. Walaupun kami ni dulu daripada PKR, tapi kami tahu asal-usul kami. Kami tahu masalah apa yang dihadapi oleh bangsa kami. Kami tahu apa masalah yang dihadapi oleh agama kami. Sebab itu bila saya pilih untuk tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sebelum ini, saya dipecat daripada parti. Dulu tak boleh kalau tak sokong Anwar Ibrahim kena pecat, pengkhianat. Sekarang ni kalau sign sokong tak apa. Tak pengkhianat. Dia alu-alukan. Nampak tak munafik macam tu? Sebab apa saya cakap begini? Sebab saya dah pernah ada di situ. Saya pernah duduk di situ. Saya dulu 2013 saya jadi adun di Seberang Jaya. Seberang Jaya ni di bawah Parlimen Pematang Pauh. Siapa sini pernah sampai Pematang Pauh? Pernah sampai? Pernah sampai. Pematang Pauh ni pakcik-pakcik, dari tahun 1982 Anwar Ibrahim perang sebagai ahli parlimen. Saya masuk 2013, saya bertanding sebagai adun, dia ahli parlimen. Kami pergi penamaan calon sama-sama. 2015 dia masuk penjara, Datuk Seri Dr. Wan Azizah jadi ahli parlimen, saya adun. 2018 Nurul Izzah jadi ahli parlimen, saya adun. Resume saya jaga 3 orang sekali. Orang sini pun tak ada macam tu, resume macam tu. Saya 3 sekali saya jaga. Bapaknya, maknya, anaknya. Di Parlimen Pematang Pauh. Baru-baru ini, bila tahun 2020 saya kena pecat, Tan Sri Muhyiddin panggil saya, dia kata, mari sertai bersatu. Duduk bersama Perikatan Nasional. Saya pun akur, saya duduk sekali. Kerana saya perlukan platform. Kerana pada saya politik ini harus ada prinsip perjuangannya apa. Saya daripada awal memang committed, saya masuk politik, saya nak bantu masyarakat saya nak bantu tingkatkan kehidupan masyarakat saya nak perjuangkan soal bangsa dan agama saya. Saya sertai bersatu. Menjelang pilihan raya umum tahun lepas, pimpinan panggil saya dan tanya pada saya, Pematang Pauh macam mana? Saya kata pada pimpinan, insya-Allah kalau strateginya betul, calonnya betul, kita akan menang. Dan lebih baik kalau Nurul Izzah yang bertanding, saya yakin kita akan menang di Parlimen Pematang Pauh. Dan Alhamdulillah, angin perubahan yang berlaku di utara negara kita ini, baik di Terengganu, Kelantan, Kedah ni semua, termasuklah di Pulau Pinang, kita menang dalam pilihan raya umum yang lepas. Bertahun-tahun UMNO cuba nak menang Pematang Pauh, Barisan Nasional cuba nak menang Pematang Pauh. 2013 PAS pun pernah, 2018 PAS pun pernah tanding balik di Pematang Pauh nak cuba menang. Akhirnya dengan formula Perikatan Nasional, kita dapat tewaskan Nurul Izzah di Parlimen Pematang Pauh. Orang Pematang Pauh pun dah tak terima keluarga Ibrahim. Kalau orang Kemaman terima, saya tak tahu lah. Saya ingatkan menang parlimen saja. Baru-baru ni bila pilihan raya negeri Pulau Pinang, ada 3 dun bawah Parlimen Pematang Pauh. Pematang Pasir, Penanti dan juga Seberang Jaya. 3 dun dimenangi oleh Perikatan Nasional dengan majoriti lebih besar dalam pilihan raya negeri yang baru ini. Maknanya, orang Melayu, orang Islam terima perjuangan Perikatan Nasional. Mereka terima kerana apa? Kerana analisa saya paling mudah. Orang Melayu hari ini nakkan pemimpin yang bersih. Nakkan pemimpin yang ada keberanian. Nakkan pemimpin yang berani berkata di hadapan pemimpin yang zalim. Nak pemimpin yang boleh bela nasib orang Melayu dan agama kita. Sebab itu orang Melayu memilih untuk bersama dengan PAS dan bersatu dalam Perikatan Nasional. Sebab itu saja.
Sebab itu bila lepas pilihan raya, mereka cuba nak tuduh kita macam-macam. Termasuklah di sini. Dia kalah, dia tahu bahawa dia telah ditolak oleh masyarakat. UMNO Barisan Nasional tak diterima oleh majoriti orang muda, tak diterima oleh orang Melayu dan juga orang Islam. Maka mereka kata kita melaksanakan rasuah, buat rasuah. Walhal benda itu tak ada. Sebab itu mereka cuba kenakan Tan Sri Muhyiddin. Mereka lakukan pelbagai cara untuk tekan pimpinan-pimpinan kita. Dan PRK Kemaman ini, saya dah tak tahu dah nak cakap dengan kerajaan pusat ni. Waktu PRN negeri dah kalah. Pilihan raya umum kita dah tengok keputusan. Pilihan raya negeri baik di Selangor, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis, kalah dah. Pulau Pinang dulu hanya tinggal 3 pembangkang, sekarang dah tambah balik. Selangor, Menteri Besar Selangor sebelum ni, waktu sebelum pilihan raya dia kata dengan combination baik Barisan Nasional dan PH, mereka yakin mereka boleh menang 53 kursi DUN. Kami ada 56. Dia punya yakin dia boleh menang 53. Sekarang kami menang 22. Daripada dia ada 52 kursi sebelum ini, jatuh kepada 34 kursi sahaja tinggal. Hilang 2/3 majoriti. Dan ini yang berlaku sekarang. Sebab itu PRK Kemaman ini penting untuk kita kekalkan momentum ini. Dan lebih penting lagi untuk kita hantar Dr. Samsuri, calon kita di Kemaman ini, ke Parlimen. Sebab baru-baru ini saya baca dalam surat khabar, Dr. Samsuri umumkan betul terima royalty, tetapi itu dalam bentuk emolument. Dan hanya nilainya tak sampai 1 bilion, tak sampai kan? 500 juta. 500 juta. Tak sampai. Dan itu sebenarnya hak orang Terengganu. Dengan adanya Dr. Samsuri dalam Parlimen nanti, saya yakin Dr. Samsuri akan dapat gunakan ruang itu untuk bantai habis-habisan PMX yang hari ini zalim pada orang Terengganu. Sebab apa saya kata zalim? Ni polis dah rekod lah. Sebab waktu dia kempen pilihan raya, dia turun banyak tempat, dia cakap apa? Kita nak kembalikan royalty kepada Terengganu. Kita nak kembalikan royalty pada Kelantan. Bila jadi Perdana Menteri dia buat, saya tak mau sebut lah bab harga minyak ni semua, saya tak mau sebut. Sebab orang sini dah tahu lah. Harga minyak, janji nak turun, tak turun. Janji untuk ubah undang-undang, tak nak guna atas sultan, guna atas sultan. Yang kena bukan jauh sangat, Adun Kijal, Tok Lee, kena atas sultan. Dulu ni semua, undang-undang ni semua dulu, kita lawan. Kita tentang undang-undang. Kita tak setuju dengan undang-undang ni. Kerana ianya zalim, ianya mencengkam kebebasan rakyat. Hari ini dia guna. Dalam Kongres Keadilan baru ni, PKR baru ni, mereka kata apa? Mereka nak semak cikgu-cikgu yang tak sokong kerajaan. Ini bahasa apa ini? Zaman apa ni guna ugutan seperti ini? Sebab tu saya minta tuan-tuan dan puan-puan semua di sini, PRK Kemaman ni penting untuk kita keluar mengundi beramai-ramai pada hari Sabtu. Sabtu kan? Kena keluar beramai-ramai. Mana anak-anak kita yang ada di Kuala Lumpur minta diorang balik. Saya tahu penat sikit orang Kemaman ni 3 kali mengundi. Tak sampai setahun 3 kali mengundi. Tak apalah, kami kat Padang Paulo selalu kat Pelangai Kecil. Jadi tak heran sangatlah mengundi ni. Cuma mintalah balik dan mengundi dalam pilihan raya kecil yang akan berlangsung ini. Tunjukkan. Kalau dulu kita menang 27,000, kali ini kita kena menang lebih besar, 30 ke 35,000. Boleh atau tidak? Oh, tak cukup kuat. Ini baru dalam 12,000 menang. Boleh atau tidak?
kena telefon daripada malam ni. Saya bagi tugasan. Ni datang ceramah ni bukan dengar free je. Saya bagi tugasan. Telefon seramai mungkin. Anak buah kita, ke sini panggil anak buah lah. Anak saudara, anak kita, saudara mara kita yang ada Kuala Lumpur ke, ada negeri mana, Kuantan ke mana ke, datang balik mengundi pada hari Sabtu. Lepas habis mengundi, balik-balik ke. Penting ini. Kerana kita nak sokongan setiap pengundi untuk kita hantar signal yang jelas kepada Putrajaya. Kalau menang, insyaAllah. Tetapi kalau majoriti kurang, mereka akan kata dan sebut dalam media, dia kata, oh sekarang ni ada sokongan yang baik untuk Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kalah-kalah dah. Tapi sebab majoriti kurang, dia akan guna benda tu. Jadi saya minta sangat, panggil ramai-ramai balik. Dan saya tahu, ada orang Kemaman yang tak berani nak balik Kemaman berkempen. Tahu siapa? Menteri Ekonomi. Nama Rafizi Ramli. Ada nampak dia balik Kemaman ceramah? Orang Kemaman tak mengaku dia Kemaman. Oh, dia tak mengaku orang Kemaman. Dia mengaku dia orang Pandan. Saya nak beritahu Rafizi Ramli. Ni polis belantang kat Rafizi. Cakap banyak sangat. Mari balik kempen kat Kemaman. Tengok boleh menang atau boleh menang. Bila Merdeka Center buat survey, kata sokongan approval rating pada Perdana Menteri dah berhudung, dia jawab, oh ni kita tak terima survey ni. Kita buat survey internal. Dalam parti sendiri buat survey, Anwar Ibrahim ni diterima oleh ramai. Memanglah kau buat sendiri. Orang Melayu kata masuk bakul angkat sendiri. Memanglah kata bagus. Tak nak terima. Rakyat kata tak bagus, tak nak terima. Dulu dia kata Terengganu ni wipe out, boleh menang. Habis, hudung. Saya tak tahulah, betul ke dia orang Kemaman? Betul lah, orang Kemaman lah. Sebab saya semak jadual dia. Daripada hari pertama mula kempen sampai sekarang, dia tak datang pun ke sini untuk kempen. Saya pun heran. Dia kata ekonomi dah bagus. Baiklah cerita kat orang Kemaman. Saya nak tanya orang Perdana Kertih ni, betul ke ekonomi dah bagus? Harga minyak sekarang dah turun kan? Harga beras dah turun. Sekarang ni saya dengar orang Felda kaya-kaya lah. Betul? Kaya lah mudah. Bila saya tengok menteri jawab macam ni, menteri kata ekonomi bagus, orang sekarang ni senang, pertumbuhan ekonomi baik, nampak sangat dia tak faham realiti di bawah. Saya baca dalam akhbar baru-baru ni, ada ibu catu makanan. Beras sekarang ni RM80 sekampit. Orang yang duduk di Kuala Lumpur, tanyalah anak-anak kita yang duduk di Kuala Lumpur. Apa barang yang tak naik harga? Yang turun hujan je. Harga barang semua naik. Telur naik, daging naik, ikan naik, sayur naik. Dapat menteri, dia kata ekonomi makin baik. Jangan percaya benda ni semua. Jadi saya minta sangat sekali lagi, kawan-kawan yang ada di sini, untuk PRK Kemaman ini, tolong panggil semua keluar mengundi beramai-ramai. Keluar mengundi pada hari Sabtu, insya-Allah saya yakin kemenangan akan memihak kepada kita dan kita akan hantar Dr. Samsuri, yang berhormat Dr. Samsuri ke Parlimen mewakili kita di Kemaman, dan insya-Allah itu akan menjadi pemangkin kepada satu perubahan besar yang bakal berlaku di Putrajaya tak lama lagi. Saya yakin insya-Allah. Saya ingat cukup sampai situ. Yang nak berubah Putrajaya tu saya serah pada ahli parlimen kita dan juga Cikgu Bat untuk cerita. Saya nak minta diri untuk ke cukai. Saya doakan tuan-tuan semua akan sentiasa dirahmati oleh Allah SWT, diberikan hikmah dan kekuatan untuk meneruskan perjuangan ini. InsyaAllah saya doakan kemenangan untuk kita semua di Kemaman ini pada hari Sabtu ini insyaAllah. Jadi sekian bertaufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.